Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru buka ke majlis ilmu pada malam ini. Anda diminta kalau sudah bersedia sila siapkan pen atau pensel atau buku nota. Kita nak share satu topik yang memang menjadi buah mulut para wanita terutama sekali, dan antara anda yang para suami pun kena dengar, yang bapa yang ada anak perempuan lagi kena dengar. Siapa yang ada adik-beradik anda yang menghadapi ataupun melalui proses, sama ada dia pernah kena ada breast cancer ataupun breast cyst. Malam ni kita fokus kepada 2 daripada 7 ketul-ketulan yang terdapat di dalam payudara wanita, breast. Alright, so antara 7 ni kita fokus pada 2 sebab tak habis kalau kita nak cerita 7-7, betul tak? Dan kenapa saya ambil antara breast cancer dan cyst ni? Sebab ini merupakan salah satu daripada yang paling common, terutama sekali cyst tu, dan kadang-kadang orang agak bingung ataupun bak kata Indonesia galau, dia jadi pening kepala, okay? Dan kadang-kadang sedih sampaikan dia jadi panik pula sebabkan dia merasakan mungkin dia dah kena kanser. So saya nak kena betulkan persepsi ni supaya anda kena berwaspada tapi jangan sampai anda jadi panik. Boleh? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung cerita. Boleh malam ni? Okey, breast cancer ataupun cyst, saya akan bagi 7 cara untuk menghindari, tapi lebih awal kita mukadimahnya kena tahu apa itu breast cancer, apa itu cyst, dan lagi 5 lagi yang sering berlaku sehinggakan wanita tu sentiasa dia kalau buat self examination, pemeriksaan peribadi sendiri, sama ada kat bilik ataupun kat toilet ataupun dengan doktor sendiri, pemeriksaannya haruslah dibuat sekurang-kurangnya seminggu sekali. Boleh-boleh? Alright. So, antara umur 20 hingga 50, cyst ni yang selalunya memainkan peranan yang terbanyak sekali, very common. Okay, termasuk satu lagi dinamakan fibroadenoma. Maksudnya ketulan yang selalunya kalau yang jenis-jenis yang macam ni, yang bukan kanser, dia seringkali setengah orang dia ada kaitan dengan period dia. Okey, setengah orang dia boleh datang in between the period. Sebab apa? Fibrocystic cyst ni, kalau anda bayangkan semacam rahim pun, sama juga yang breast, setiap bulan dia membuatkan persiapan untuk kita, orang kata apa, for pregnancy, faham? Untuk orang kata apa, menyediakan supaya janin tu boleh terlekat nanti. Jadi breast tu mulanya diikuti dengan sama hormon yang datang tu seperti estrogen dan progesteron tu. Jadi kitaran hormon-hormon ni memainkan peranan penting. Kadang-kadang kita rasa berat, kadang-kadang kita rasa berketul-ketul, kadang-kadang rasa sakit, bengkak. Maklum saja kan dia ada ketumbesaran sedikit, tapi lepas pada period tu dia turun balik. Kalau macam tu, itu anda tahu petanda yang anda tak perlu bimbang. Dia cuma sama ada cyst ataupun adenoma ataupun disebabkan cuma dengan period hormon sendiri boleh breast kita tu membesar, rasa berat, rasa sakit, rasa kadang-kadang gatal pun. Okay, dan rasa macam inflame, macam ada radangan pun. Dan anda kena tahu kes-kes kalau cyst tu pun masih ada lagi nanti. Kalau dia tak mau turun pun, nanti kita cerita pada malam ni macam mana kita nak treat dia, nak cuba sembuhkan dia. Boleh? Okay, so anda kena pay attention. Nombor seterusnya ialah kadang-kadang fat tu sendiri. Kan dalam breast kita ada banyak lobul-lobul, ketulan-ketulan fat yang boleh nekrotik. Nekrotik tu maksudnya jadi macam berparut ataupun mati, dan tak dikeluarkan, maka dia lekat kat situ. Itu pun boleh merisaukan juga, betul tak? Anything more than 3 cm, saya ulang, lebih daripada 3 cm, selalunya doktor nak buang. Kita tak boleh simpan kat situ, ataupun kita nak kena check apa sebenarnya berlaku sampai lebih daripada 3 cm. Dan setengah orang dia bukan ada satu, dia ada sampai kadang-kadang berpuluh-puluh pun, kecil-kecil je. Dan selalu kalau macam ni pun tak perlu risau. Yang risau ialah apabila berlakunya yang satu lagi yang dinamakan kemungkinan. Saya kata kemungkinan 1 dalam 10 orang yang ada LAM, saya ulang, 1 daripada 10 yang ada ketulan, itu kadang-kadang kita kena cek dengan lebih lanjut.
Ciri-cirinya contoh breast you dah lari, dia punya saiz. Nombor 2, dia akan kadang-kadang kecut, kadang-kadang dia bengkak, kadang-kadang dia jadi kulit tu macam kulit limau. Dia jadi berbintik-bintik dan kadang-kadang dia terus kedut, faham tak, dia masuk ke dalam, dan kadang-kadang you punya nipple akan bertukar wajah, dia tidak lagi normal kalau you bandingkan dengan sebelah lagi. Selalunya buat perbandingan sebelah yang normal, dan kanser selalunya dia sebelah. Okey, kalau yang tadi orang kata apa, disebabkan oleh period, disebabkan cuma sis biasa. Sis adalah yang cecair, ada air saja dalam tu. Selalunya dia kadang-kadang boleh berlaku sebelah, kadang-kadang boleh berlaku dua belah. Tapi kanser selalunya dia sebelah. Okey, dahululah, awal-awal lah, dan sering kali pun dia memang sebelah, dan dia kadang-kadang sampai ke ketiak pun. Ni apa, gelenjar tu jadi bengkak, kadang-kadang sampai sakit tulang. Kalau dah tukar warna kulit semua tu dah advance dah kan. Apa lagi, kadang-kadang berdarah, of course keluar nanah lagi. Itu ada cecair lain lagi, itu yang dah advance. Selalunya ketulan kanser ni tidak sakit. Saya ulang, selalunya tidak sakit. Okey, dan dia keras macam batu kadang-kadang. Okey, atau paling lembut pun macam lembut, kalau you pegang ubi tu, macam apa ya, ubi yang keras macam ubi kayu tu, dia punya texture dia. Tapi yang lain tadi, yang cyst, yang fibroadenoma, kalau ada fat punya ketulan saja, dia lebih lembut dan dia boleh lari-lari. Faham tak? You boleh pegang, dia boleh macam lincah, dia ke sana ke sini, dan you boleh tolak ke kiri ke kanan. Tapi kalau kanser kadang-kadang dia melekat, dia stick. Itu you kena betul-betul check dengan doktor. Okey, apa yang you kena buat? Memanglah you kena pergi jumpa doktor. Dan orang yang bawah pada umur 30, kalau you tak ada apa-apa ketulan berapa pun, jangan biasakan buat mammogram. Saya ulang, kalau bawah pada umur 30. Kenapa? Sebab mammogram tu ada x-ray, ada radiation. Okey, lebih baik you kalau suspect atau you risau sangat, so doktor pun kalau yang dah advance, dia tak akan buat x-ray atau mammogram, dia akan buat apa? Dia panggil ultrasound. Sebab ultrasound lebih selamat. Tapi kalau you atas pada umur 35, 30 ke atas pun tak apa, boleh buat mammogram. Sebab ini antara cara untuk you memeriksa sama ada, boleh nampak kat situ, sama ada cyst ataupun ada solid. Yang kita risau tumor tak tumor. Boleh faham contoh lagi, kalau lepas pada tu doktor suspect ada solid, bukan cyst, bukan cecair dalam tu, bukan cuma fat, dia akan buat apa yang dipanggil biopsi, dan seterusnya, sama ada perlu you buat kemoterapi dahulu ke, operation dulu ke, ada ubat yang spesifik sekarang yang makan setiap sampai 5 tahun tu. Ada jenis-jenis yang you kena buat sampai peringkat buang terus ketulan tu, ataupun anda kena buang the whole breast pun boleh, bergantung kepada staging. Stage 1, stage 2 selalunya dia tak mastectomy, tak buang breast you. Selalunya stage 3, stage 4, kalau dah mula melarat, kalau perlu buang, dia buang, dan dicampur dengan kemo lagi, campur dengan radiation lagi. Itu yang kadang-kadang orang risau tentang breast cancer. Alright, lain pada tu, saya ulang, 9/10 daripada kes tidak cancerous walaupun ada ketulan. Alright, so sekarang sama ada cyst ataupun fat ataupun fibroadenoma tadi, ketulan-ketulan yang tidak cancerous yang menakutkan, malam ni kita boleh buat beberapa perkara. Kalau dah kena pun boleh ikut ni, kalau yang tak kena lagi kena ikut. Okey, contoh saya kata tadi apa, kalau cyst yang ada cecair tu, yang macam belun tu, dalam tu you boleh rasa tu, selalunya disebabkan oleh masalah hormon. Maka hormon tu nak kena dibetul dahulu. Contohnya estrogen terlalu tinggi dalam badan you, ataupun you ada inflamasi dalam breast ataupun badan you, selalu ada radangan. Risau juga bagus. Kalau risau tak apa, jangan sampai panik. Panik tu sampai tak ada kanser, you dah asyik kata kanser je, tak boleh. Okey, 9/10 bukan kanser, tapi ialah you risau takut you 1/10 tu. Ingat ya, para wanita sekalian, 1/8 daripada anda ada risiko untuk kena kanser. 1/8. So kalau ada 8 orang, 1. Tapi zaman sekarang kata orang 1/6 pun dah mula kena.
kanser. Kanser secara menyeluruh antara 1/6 hingga secepat atau serendah 1/4 akan kena kanser dalam hidup, seumur hidup kita. Tentang breast cancer ni 1/8. 8 orang seorang kena. Okey, baik. So anda yang belum kena ataupun yang sedang tengah baik atau nak baik ni, cuba tengok balik apa yang saya cerita ni, kot-kot boleh bantu lagi. Contoh, satu, hormon anda kena cek dulu cukup atau lebih ke estrogen. Badan you selalu inflamasi, ada radangan. Cuba cek iodine, tengok test betul-betul dalam badan tu cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup iodine, ini antara yang paling orang tak tahu sebenarnya, secret kenapa you kena cyst. Padahal cyst tak seharusnya menakutkan, tapi setiap kali you pegang, asyik mandi tak puas je, risau duk pegang aja. Sebab apa? Lagi cyst tu tak hilang, sebab cyst tu boleh pergi dan datang ikut height. Kadang-kadang dia stay on pun ada. Cancer tak pernah pergi dan datang, dia datang all the time dan dia stay kat situ. Boleh faham tak? Okay? Dia stay on sampai dia buat perangai lah pelik-pelik. Okay, baik. So satu lagi ialah kita kena check you punya cortisol. Setengah orang yang terlalu, sebab itulah saya kata kena jaga hormon, kena jaga stress all the time, sebab stress juga antara penyebab utama. Bila cortisol tu tinggi, alright, you punya progesteron turun. Progesteron diperlukan untuk menepis masalah-masalah cyst, terutama sekali. Okay? Dan saya kata stres jaga baik-baik. Okay? Satu lagi masalah thyroid lah, iodine tak cukup dan sebagainya. Maka makanan yang awal-awal lagi saya nak betulkan ialah cuba cek kalau betul you dah periksa, doktor kata hormon you cuma tinggal iodine je tak cukup, alhamdulillah you kena ambil seaweed ataupun sea kelp, ataupun beli je iodine supplement. Dan sekarang ada special garam yang boleh you masuk dalam makanan you yang telah di-iodizkan. Selalunya you akan nampak you punya cyst akan kecut nanti. Satu, iodine. Nombor dua, you kena ambil Santera ataupun D3K2 tu yang saya keluarkan, sebab saya dah tahu sangat-sangat D3K2 lah antara merupakan banyak disebabkan penyakit zaman moden ni. Seterusnya ada yang dimaksudkan bagi mereka yang tak cukup, orang panggil yang dinamakan chamomile, apa tu, saya cerita tentang habatus sauda. You jangan lupa ambil habajala tu. Sebab apa? Dia juga mengekalkan imuniti supaya you tak kena radangan. Sebab radangan adalah penyebab silent yang senyap. Dia boleh menyebabkan gelenjar dalam breast you, jadi bengkak dan nampak macam cyst atau macam ada ketulan. Padahal dia bukan kanser. Risau juga kan? Kalau kanak-kanak atas pada umur 12 kan sekarang ni dah mula balik, dan perempuan kan, so anda kena ajak mereka ambil apa tu dipanggil D&D kits tu, supaya mereka dapat mententeramkan any form of inflammation. Kita tak nak awal-awal lagi mereka dah mula berdekatan dengan sebarang radangan. Tapi yang lebih risau ialah bila kita atas pada 18 tahun. Ini daripada anak dara lagi, kita kena biasakan jangan rapat dengan gula. Saya dah berapa puluh kali dah kata, gula nombor satu musuh utama dari segi cyst ataupun kanser, sama je. Nombor dua ialah sebarang jenis white grain, benda yang dah polish, nasi yang dah polish, beras lah, beras yang dah di polish, gandum ataupun dah tak ada tinggal lagi dah vitamin B dia. Sebab apa? Semua dah tak perang lagi dah. Kalau nak makan juga ambil yang beras perang dan sebagainya. Kalau boleh, masa tengah ada cyst ni, masa tengah you tengah duk buat investigation, tengah buat pemeriksaan, nak tengok clear tak clear cancer you, tolong jangan ambil sebarang bijirin lah dari sudut karbohidrat ni. Maksudnya karbohidrat, bijirin, beras ke ataupun gandum ke apa, slow down. Tapi barley okey. Okey, barley no problem. Okey. Dan selalunya kita tak bagi you ambil minyak-minyak daripada bunga-bunga kan, sunflower ke, cauliflower ke, atau daripada soya bean lagi tak boleh. Kalau tentang breast ni, dengar je perkataan soy, you tolak ke tepi. Sebab soya bean zaman moden ni semuanya dah GMO, kecuali kalau you dapat organik lah. Dan dia meniru hormon macam estrogen, soybean ni. Banyak lagi, canola oil, apa lagi, minyak-minyak daripada bunga-bunga lain, semua tu lah. Try not
try not to use. Kecuali minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kalau nak masak ke apa pun pakai yang organik, minyak-minyak yang baik seperti olive oil semua tu. Baik, next. Kalau boleh you kena buat fasting ni bagi mereka yang tengah ada cyst sekarang atau kena ketulan-ketulan apa-apa tu yang you masih risau, puasa je. Okey, puasa yang 2 kali seminggu, Isnin Khamis tu boleh ikut, ataupun D&D diet sendiri belah malam macam sekarang dah puasa. Nak minum no problem, boleh ikut malam puasa. Okey, siang cuma makan ikut D&D diet kan, buah-buahan, sayuran yang menghijau, terutama sekali sayuran yang cruciferous vegetable dan bahan-bahan yang berbawang. Maksudnya bukan membawang, benda yang ada bawang-bawang lah, bawang merah, bawang besar, bawang kecil semua, asalkan bawang is very good. Okey, untuk tujuan mengelak, menghindar, dan kalau tengah kena pun lawan dengan cruciferous, rangup. Sayur-sayur, brokoli, spinach, cauliflower, gobis, kale, Brussels sprout, semua tu, bok choy, semua boleh. Okay, ingat fasting is very important. Gula very important out. Lepas tu kalau yang dah kahwin tu cuba ada baby, saya ulang, cuba adakan baby. Maksudnya beranak sebelum umur 30. Jangan melawak. Okay, jangan cuba kahwin, tak kira lah umur berapa tu, tapi nak beranak tu kalau boleh sebelum 30. Walaupun tak semestinya you kan bermasalah nanti, tetapi ada kajian yang mengatakan kalau atas pada 30, setengah orang kan 33 baru nak anak pertama, 35 baru zaman-zaman moden ni, cuba ambil perhatian. Faham? Sama juga kalau you dah beranak nanti, sebab tu kita dalam agama Islam digalakkan menyusu baby. Rupanya menyusui baby, breastfeeding is one of the way untuk mengelak daripada you kena breast cancer ataupun cyst lah, yang lain-lain ni pun boleh dengan cara breastfeeding. Okey, selama mungkin, maksudnya sampai 2 tahun lah kalau boleh. Okey, so sikit lagi iaitu jaga body fat. Didapati mereka yang tinggi BMI atas pada 30-35, memang lagi tinggi lagi BMI tu, sebab tu exercise adalah salah satu daripada cara untuk mengecutkan semua swelling ni. Saya ulang, bila keluar endorphin, exercise, dia membantu. Satu lagi, kalau you tengok ada bahan-bahan yang bukan organik tu jangan terlalu banyak. Contoh, kebanyakan daripada kita tahu kan, walaupun sayur tu sehat, tapi kalau terlalu banyak glyphosate, tahu glyphosate ni ubat racun serangga, pestisida, ya, tahu kan, yang kat ladang-ladang tu, dan kita dah tahu kita tak boleh lari pada GMO food terlalu banyak sekarang. Biji-biji benih-benih yang dikontrol oleh gergasi, yang mereka lah bagi racun, mereka lah bagi pokok yang boleh lawan pada racun tu. Bayangkan, pokok GMO ni, tanam-tanaman ni, tahu tak, dia you spray racun, tu dia tak mati. Kalau pokok yang tak GMO, you spray racun ni, pokok ni pun mati. Bukan orang aja mati, pokok tu mati dulu. So cukup dulu saya bagi tip petua yang terakhir. Kalau you pergi supermarket, kalau you dapat lihat ke belakang, kalau yang professional punya packaging, pemakanan mesti tulis kod dia, adakah GMO atau tidak. Kalau dia ada tulis 5 digit kat belakang tu, katakan 1, 2, 3, 4, 5 punya number, dan sebelum tu ada dia tulis number ataupun mula-mula dengan number 8, itu semua GMO food. Sebab di negara barat atau negara Amerika, negara-negara maju, kalau tak letak yang betul, dia akan disaman lah maksudnya. Kalau kita kat Malaysia, saya tak tahu daripada mana datang, number berapa dia letak belakang, kadang-kadang tak ada pun kod tu. Number 8 dengan disambung dengan 4 digit lagi, 8, 1, 2, 3, 4, berarti itu GMO. Kalau start dengan 9, tu bagus. So you carilah, kalau ada kedai supermarket mana-mana yang tulis 9, 1, 2, 3, 4, itu organic. Okey, kalau ada 4 digit saja, bukan 5, tadi 5 digit, kalau 4 digit saja, you tengok, oh pasal apa doktor kata 5 ni 4 je, 4 tu bagus sebab dia bukan GMO. Okey, cukup dulu.
saya ada bagi tahu tadi, mammogram tu hati-hati, anak-anak muda bawah pada umur berapa, saya kata 30, jangan digalakkan buat mammogram. Kenapa? Saya dah bagi tahu tadi kan, tak perlu. Okey. Buat ultrasound lagi bagus. Atau pada umur 30 nak buat mammogram, setengah menggalakkan 3 tahun sekali, semua tu, itu masih lagi, bagi saya masih lagi tak berapa risau sangat kalau you termiss setahun dua. Faham tak? Yang penting buat self examination, belajar tengok kat YouTube, tengok kat Google macam mana nak periksa kawasan mana. Kalau you suspect je, you was-was je, tolong jumpa doktor. Dan untuk kanser, salah satu daripada teorinya ialah disebabkan oleh radangan dan banyak stres dalam badan kita, antara penyebab kanser. Saya doakan anda sekalian, semoga dunia ni bahagia, akhirat syurga, dan kita sentiasa nak buat apa supaya body kita dan minda kita boleh lepas, let go and feel good all the time. Terima kasih.